Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Walaupun kita semua sedang berpuasa, terima kasih sangat-sangat. Moga-moga ada pengajaran cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita. Cerita pertama, okey. Cerita kedua, agak seram sedikit. Cerita yang ketiga, kalau Abang cerita, memanglah Abang ceritakan hari ini. Cumanya memang korang tak boleh nak fikir. Memang lain daripada yang lain. Itu pengalaman yang sangat berharga, yang memang jarang Abang, first time lah Abang dengar. Nanti Abang akan ceritakan. Cuma kita dah nak masuk raya kan, dah nak raya dah tak lama lagi, dan kita dalam fasa mencari malam Lailatul Qadar. Abang doakan supaya kita semua moga-moga dapat bertemu malam Lailatul Qadar. Jangan haraplah malam tu ada pokok tunduk, pokok sujud, tak adalah. Cuma setiap malam tu kalau boleh sekurang-kurangnya selawat Nabi lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau kena pula kita selawat Nabi malam tu malam Lailatul Qadar. Kan dapat lebih sikit. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang makcik pada Abang melalui WhatsApp. Ini pengalaman dia waktu 2021. Waktu tu kita semua macam lebih kurang baru-baru aja melepasi fasa PKP. Pada waktu tu, siapa yang dah cukup vaksin 2 suntikan, bolehlah merentas daerah dengan syarat tunjukkan sijil digital. Cerita ni disampaikan oleh makcik, tapi Abang gunakan nama samaran, iaitu Makcik Halimah tahun 2021 dekat Jalan Jalong. Kalau tak silap Abang, Jalan Jalong ni sama ada dekat Kedah atau Perak lah. Kalau siapa-siapa yang tahu minta betulkan sama ada dekat Perak, rasanya macam dekat Perak cerita ni. Okey, cerita dia macam ni. Makcik Halimah ni dengan suami dia sejak daripada tahun 2018 memang aktif berbasikal, dan diorang selalu berbasikal pada waktu pagi, dan diorang start berbasikal selepas waktu subuh. Lepas tu dia akan merayau lah gunakan jalan-jalan yang orang basikal selalu lalu dekat kawasan-kawasan Perak tu, termasuk dekat Jalan Jalong ni. Jadi tapi aktiviti berbasikal ni pada tahun 2020, waktu kita PKP, terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Sebabnya waktu tu kita memang satu dunia dilanda dengan COVID-19. Yang Abang kena hari tu pun COVID-19 juga. Alhamdulillah selamat, sihat, Alhamdulillah. Jadi dia kata daripada 2018 sampai tahun 2000, Makcik Halimah dengan suami dia memang aktif berbasikal. Cuma bila tahun 2000 sampailah tahun 2021, berbasikal tu tak dapat nak dibuat sebab COVID. Tapi tahun 2021 disambung pula aktiviti berbasikal selepas dia dapat suntikan vaksin. Dia dengan suami dia dapat suntikan vaksin lengkap. Jadi diorang boleh sambung berbasikal semula. Ceritanya adalah berkaitan dengan berbasikal, aktiviti berbasikal suami isteri. Dia kata tak ingat sebenarnya peristiwa ni berlaku tak di bulan berapa, tapi berlaku dekat Jalan Jalong. Cerita dia, diorang start berbasikal selepas subuh lebih kurang pukul 7 pagi. Jadi berbasikal lah diorang suami isteri. Dan kalau berbasikal, si suami Makcik Halimah ni memang ialah orang-orang dah pencen kan. Jadi waktu berbasikal lah waktu dia menajamkan hafalan, terutama surah Al-Mulk dan surah-surah yang lain. Dia kata jadi sambil-sambil berbasikal, dia suami isteri ni akan bersahut-sahutan lah baca surah Al-Mulk. Kurang-kurang sambil-sambil basikal dapatlah juga melancarkan bacaan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tu dalam Islam sangat bagus untuk mengelakkan daripada soal kubur. Ketenteraman hati. Abang pun tak ingat lebih-lebih kurang macam tu. Ke Dajjal. Lebih kurang lah Jadi ceritanya Makcik Halimah kata pada satu hari tu diorang berbasikal lah diorang basikal masuk kampung, keluar kampung, jalan besar, jalan kecil. Pada hari tu, hari Sabtu, memang ramai orang yang berbasikal pada waktu tu. Jadi dia tak rasa takut walaupun dalam keadaannya masih lagi pagi, pukul 7 pagi. Berbasikal lah diorang suami isteri sampailah dekat satu selekoh, iaitu selekoh tu betul-betul sempadan kepada daerah lain. Jadi dekat situ akan ada batu-batuan yang menghalang sempadan, dan juga ada
pihak-pihak berkuasa yang jaga di kawasan sempadan. Makcik Halimah cakap memang daripada kecil sampailah ketua, dia ni kalau tengok pihak berkuasa, dia akan menggigil, nervous. Bukanlah takut, dia kata nervous. Tengok polis tu ramai-ramai macam tu, macam nak ada rusuhan, dia rasa takut. Dia rasa nervous. Jadi, waktu buat lencongan U-turn supaya patah balik masuk ke jalan sebelah, waktu tu suami dia dicek dululah sama ada dah sudah vaksin ke ataupun dah belum vaksin ke. Jadi waktu buat check up tu terpaksalah suami dia berhenti. Bila berhenti, turunkanlah kaki. Bila turun kaki, kalau kita berbasikal kan dia ada tempat selak kaki kan dekat pedal basikal tu. Jadi itu pun dilakukan oleh Makcik Halimah. Jadi bila turn Makcik Halimah tu kena cek dengan pihak berkuasa, dia pun turunkanlah kaki. Bila turun kaki, orang tu tanyalah pihak berkuasa tu, dah vaksin ke belum. Waktu tu dia dah mulalah gelabah-gelabah. Dia kata dia nak cakap dia kata dah gelabah. Waktu dah gelabah tu, suami dia terus berjalan tinggalkan dia. Bukanlah niat suami dia nak tinggalkan dia, tapi nak teruskan perjalanan dulu sementara menunggu Makcik Halimah kena interogasi dengan pihak berkuasa. Ni makcik ni ada vaksin ke tidak ni? Kalau tak ada vaksin, memang kena tahan lah Makcik Halimah kat situ. Tapi Alhamdulillah Makcik Halimah dapat tunjukkan bukti semuanya, dan dia pun teruskanlah perjalanan buat U-turn, teruslah kejar suami dia. Kat sinilah yang berlakunya benda pelik. Dia kata waktu dia buat U-turn tu, seingat dia memang dia tengok jam menunjukkan pukul 8.30 pagi, dekat-dekat pukul 9 lah dia kata. Bila dia buat U-turn tu, dia kata dia punya kayuhan dia agak lambat, sebabnya waktu tu lah nak masukkan kasut dia dekat dalam sarung pedal basikal tu. Waktu tu lah juga dia nak berkayuh, waktu tu lah juga nak baca surah Al-Mulk. Macam-macam melintas kat kepala dia. Jadi kayuhan dia jadi lambat. Jadi jarak dia dengan suami dia lebih kurang 50 meter. Agak jauh jugalah. Jadi dia pun kejarlah suami dia. Kejar bersungguh-sungguh lah Makcik Halimah ni kejar. Kukak. Akhirnya dapatlah berseiringan dengan suami dia. Bila dia beriringan dengan suami dia, tiba-tiba dia nampak suami dia baca surah Al-Mulk tapi dalam nada yang kuat. Mula-mula dia tak dapat tangkap kenapa suami dia baca kuat-kuat. Dia diam je lah. Selepas 2 minit baru dia perasan dia dekat satu kawasan yang dia rasa asing gila. Pertama, kawasan tu penuh dengan kabus sampai jalan tak berapa nak nampak. Walaupun kiri kanan dia kata selalunya ada kampung, ada rumah-rumah kampung jalan tu, jalan Jalung kalau tak silap abang. Tapi waktu tu rumah tu tak nampak. Hilang rumah-rumah tu, tenggelam dalam kabus. Dan sepatutnya dekat waktu dia buat U-turn tu, bukan seorang dia kata yang buat U-turn. Ramai semua makcik-makcik, pakcik-pakcik berbasikal dia kata pada waktu tu. Ramai-ramai buat U-turn. Tapi kenapa pada waktu tu, pada waktu dia beriringan dengan suami dia, orang lain tak ada. Waktu tu dia nak tanya dengan suami dia. Tapi dia rasa macam aku salah tanya kan, suami aku marah. Dia diamlah. Dia ikut je lah, sama-samalah suami dia baca surah Al-Mulk kuat-kuat, dia pun baca surah Al-Mulk kuat-kuat. Sambil-sambil tu dia kata dalam hati dia baca la ilaha illa anta. Nanti sambung lah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Macam tu lah bacaan yang dia kata. Dalam hati dia baca juga benda yang sama. Pada waktu tu dia teruskan kayuhan. Tapi kayuhan dia dengan suami dia terpaksa diperlahankan. Sebab kabus betul-betul tutup kawasan tu. Memang rasanya dia ada dalam satu kawasan yang terasing gila. Jadi lepas tu suami dia cakap macam ni. Kat depan tu kalau mengikut jalan ni, depan tu ada masjid. Kita berhenti sebelah masjid. Maksudnya berhenti dekat pintu jalan masuk masjid. Jadi dia pun Makcik Halimah pun je lah. Ikut suami dia sampai kat depan masjid. Sepatutnya pada waktu tu, pada hari-hari yang lain, orang depan masjid tu mesti ramai. Sebab masjid dekat kampung tu memang masjid yang meriah. Walaupun PKP, walaupun tak PKP, memang ada orang. Tapi disebabkan pagi tu berkabus, orang sebatang pula, seorang pun tak ada. Tak ada orang.
Jadi bila dah macam tu, dia tanya dengan suami ni, bang nak buat macam mana? Kita teruskan kayuhan. Depan tu ada kedai minum. Tadi masa kita lalu nampak kedai minum tu kan, ramai orang kan? Betul bang. Okey tak apa, kita berhenti kat situ. Saya dah rasa pelik dah ni, kata suami dia. Jadi diorang pun teruskanlah kayuhan. Terus kayuhan, nampak daripada jauh kedai tu. Bila sampai dekat kedai tu, tak ada orang. Yang tadi diorang nampak orang ramai, tapi bila buat U-turn lalu balik dekat depan kedai tu, tak ada orang. Kabus memang jangan cakap dah, tebal gila lah. Waktu tu suami dia pandang dia, dia pandang suami dia. Waktu tu Makcik Halimah kata dia dah tak ada kudrat, rasa macam dah tak ingin lagi berbasikal. Dia rasa nak terus manjat duduk belakang suami dia. Tak ingin, dia tahu dia sekarang ni mungkin termasuk dekat satu kawasan lain, di tempat yang sama tapi di dimensi yang berbeza, kata Makcik Halimah. Tak apalah, suami dia kata ini semua ujian Allah, kita teruskan berjalan. Jadi mula daripada situ, Makcik Halimah dengan suami dia sama-sama baca surah Al-Mulk kuat-kuat. Lepas tu diiringi dengan selawat-selawat Nabi secara kuat-kuat. Dan diorang kayuh dia agak laju. Dan Alhamdulillah, tiba-tiba kabus hilang dan baru nampak kereta lalu lalang. Baru nampak orang ramai bawa basikal sama-sama dengan diorang. Baru nampak ada orang tepi jalan, baru nampak ada orang melintas, baru nampak ada orang. Yang tadi orang-orang ni pergi mana? Jadi diorang ni pun cepatkanlah langkahan, cepatkanlah berbasikalan, sampailah dekat rumah. Dekat rumah, diorang dah berpeluh-peluh. Kata Makcik Halimah, tanya dengan suami dia, sebenarnya apa yang berlaku? Suami dia agak, mungkin kita termasuk dekat alam sebelah sebenarnya pada waktu tadi. Sebab kita berada kat tempat yang sama, tapi kita berada dekat tempat yang tak ada orang. Padahal dekat kawasan tu ramai gila orang. Kenapa tak ada orang pada waktu tu, dia pun tak tahu. Sebab dia dah lalu jalan tu. Lalu lepas tu sampai dekat sempadan U-turn. Bila U-turn, patutnya orang-orang tu semua ada. Padahal pukul 9 kabus ke bendanya. Pukul 9 dia kata, mustahil ada kabus. Itu bukan kawasan-kawasan gunung-gunung atau ada banyak gunung-gunung kawasan tu. Tak ada, dia kata. Jadi bila dah macam tu, suami dia pun telefonlah adik ipar dia atau adik dia. Tanyakan, pernah tak ada orang berlaku peristiwa yang lebih kurang sama dekat Jalan Jalong tu? Dan adik dia beritahu sebenarnya ramai dah pernah alami benda itu, iaitu termasuk dekat alam sebelah bila diorang melalui Jalan Jalong. Dengan kata lain, bukanlah Makcik Halimah dengan suami dia yang kena, ramai sebenarnya yang kena. Jadi kalau korang tahu, di kalangan kita semua tahu tentang Jalan Jalong dan tahu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dekat Jalan Jalong, kalau tak silap abang dekat kat Perak, bolehlah komen-komen kat bawah. Mana tahu pengalaman kita semua sama, bukan pengalaman abang lah, bolehlah kita kongsi-kongsi. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang anak berumur 14 tahun, berlaku pada, kalau tengok daripada cerita, berlaku pada tahun dekat-dekat, lebih kurang tahun ni tak pun tahun lepas. Walaupun dia berumur 14 tahun, abang tetap juga sampaikan cerita dia, sebab dia kata cerita dia ni memang boleh dikatakan satu peristiwa yang dialami sebagai budak yang baru nak naik. Peristiwa macam ni memang menjadi kenangan lah sampai bila-bila. Okay, cerita dia macam ni. Kali ni abang gunakan nama Fatimah. Fatimah cerita ke abang menggunakan email. Dia kata dia bersekolah dekat satu sekolah dekat Jitra Kedah, dan sekolah ini adalah sekolah asrama penuh. Cumanya dia tak nak beritahu dekat abang nama sekolah, sebab dia kata kalau dia beritahu nama sekolah takut-takut menjadi mudarat di kemudian hari. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang sekolah ni bolehlah kongsi-kongsi ke abang, ataupun budak-budak yang bekas sekolah ni. Ceritanya macam ni. Dia kata, mengikut kata Fatimah, dia dengar dua cerita yang sangat terkenal yang berlaku di kalangan senior-senior dia yang terdahulu. Yang pertama berlaku dekat bilik menggosok baju. Dekat asrama perempuan ataupun asrama lelaki, dia kata memang ada disediakan bilik menggosok baju. Jadi budak-budak akan booking bilik tu untuk gosok baju, sebabnya
tempat papan pengosok baju tak banyak kat situ. Nak pergi sekolah baju nak cantik, tapi disebabkan baju nak cantik kenalah juga gosok. Nak gosok pula bukan seorang, ramai pula nak gosok. Jadi seorang pula kalau sekali gosok sampai 3-4 pasang. Jadi dia kata terpaksalah dibuat jadual. Ceritanya bermula bila ada salah seorang daripada kakak senior terpaksa menggosok pada pukul 1 pagi, dan dia boleh dikatakan orang terakhir yang menggosok pada hari itu sebelum bilik menggosok tu ditutup untuk budak-budak semua tidur. Jadi dia kata kakak tu pula, dia kata kakak senior tu tak ramai orang yang nak berkawan dengan dia sebab dia ni agak agresif sikit, agak cegas sikit akak dia. Jadi pada hari tu mengikut cerita Fatimah, kakak tu pergi menggosok dekat papan, dekat bilik menggosok sorang-sorang. Tak ada siapa nak teman dia. Okey. Ceritanya selepas besok pagi bangun tidur nak pergi siap-siap untuk sembahyang subuh, nak pergi sekolah, kecoh dekat asrama perempuan tu sebab dia orang nampak iron masih menyala, masih menyala lah, masih ter-on. Lepas tu kawasan bilik menggosok tu terbuka dan kakak tu pengsan. Itu yang berlaku pada subuh tu. Diorang jumpa ramai-ramai. Jadi diorang pun kejut lah kak tu bangun daripada bilik menggosok tu untuk tahu sebenarnya apa yang berlaku. Okey, sebelum tu abang nak cerita. Sekolah ni mengikut kata Fatimah memang terkenal dengan banyak benda-benda yang bukan-bukan sejak daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Dia kata, cumanya untuk mengelakkan daripada benda-benda yang tak elok berlaku, pihak sekolah selalu menganjurkan bacaan Yasin sebelum tidur. Tapi pada minggu tu, selalunya bacaan Yasin dibuat dengan speaker yang menyala. Maksudnya bila baca Yasin dekat surau, satu sekolah boleh dengar bacaan Yasin tu. Tapi hari tu, minggu tu, speaker yang ada dekat surau tu rosak. Walaupun bacaan Yasin diteruskan tapi tak dapat didengari oleh keseluruhan sekolah. Okey, baru apa maksud cerita. Jadi bila dia orang ni dah kejutkan si kakak tu, menangis-nangislah kakak tu ikut kata Fatimah lah, menangis-nangis. Saya pun masa tu dah cuak-cuak bang, dia kata bila kakak senior menangis, saya dah rasa menyesal masuk asrama, dia kata. Jadi kakak tu pun cerita, waktu dia tengah menggosok pukul 1 pagi, tiba-tiba melintas dekat belakang dia makcik cleaner yang sapu-sapu sampah, ambil sampah dekat dalam tong sampah. Lepas tu dia pun tegurlah makcik cleaner tu, wah makcik pukul 1 pagi awal datang sekolah, kemas-kemaskan sekolah. Lepas tu makcik tu jawab macam ni, memang awal hari ni, maklumlah pintu pagar terbuka, dia kata. Jadi dia pun pelik, pintu pagar terbuka macam mana makcik? Setahu saya pintu pagar tertutup, makcik datang dengan siapa? Makcik nak tanya, malam ni tak ada buat bacaan Yasin ke? Dia kata, ada buat bacaan Yasin makcik, tapi kita orang punya speaker rosak. Jadi bila speaker rosak tak dapatlah nak baca kuat-kuat. Jadi baca yang kedengaran tu di kawasan surau je lah. Makcik terus tergelak-gelak. Itulah makcik dengar, makcik tak dengar apa pun malam tadi. Tiba-tiba makcik boleh masuk dekat kawasan ni. Makcik ingatkan baca ayat Yasin tak ada. Bila dengar macam tu, si kakak senior ni tadi macam, siapa pula yang masuk macam ni? Dia pun pandanglah dekat makcik senior tu. Dia kata waktu dia pandang makcik senior tu, baru dia sedar tu bukan makcik senior. Tu adalah makcik rockers yang tengah duduk memandang pada dia. Dan tu juga dia kata, pam, dia hilang, dia pengsan. Dia kata dia tak ingat apa, dia tengah gosok baju dan dia tiba-tiba dia pengsan, dia nampak, dia kata makcik tu, dan dia terus pengsan. Dah cerita ni heboh satu sekolah, riuh semua orang. Dah ramai-ramai kalau nak menggosok dekat bilik menggosok tu, ramai-ramai neman. Dia kata Fatimah kata termasuk dia. Tapi dia ni siap baiklah, waktu tu dia kata dia masih lagi ada ramai kawan. Jadi kawan-kawan dia teman dia, dia pun teman kawan-kawan dia. Jadi lanjutan daripada kisah tu berlanjut pula dengan satu lagi kisah berlaku pada kakak senior juga. Disebabkan bacaan Yasin tak boleh nak dibuat secara besar-besar, secara kuat-kuat sebab speaker rosak. Kisah kedua ni pun berlaku pada kakak senior. Waktu tu lebih kurang pukul 10 malam kata Fatimah. Kakak senior tu duduk dekat bilik asrama yang sama dengan Fatimah. Dia kata macam ni, maaflah Robong, dalam keadaan sedawa pula tadi.
Dia kata pada pukul 10 malam kakak senior tu nak pergi angkat baju. Dia terlupa nak angkat baju yang disedai siang tadi. Jadi dia pun ajaklah 2-3 orang kawan dia. Pada waktu tu pukul 10 malam masing-masing dah ketakutan. Tapi dalam ketakutan tu tak nak juga teman si kawan. Masing-masing buat alasan, alah masih lagi pukul 10, banyak lagi lampu menyala, janganlah kau risau, dia kata. Tak adalah, janganlah takut sangat, boleh je pergi angkat baju sorang-sorang, dia kata. Okey, lepas tu yang si kakak senior ni dia kata, pergilah turun sorang-sorang nak pergi angkat baju. Bila tengah angkat baju tu, Fatimah masih ada lagi kat asrama. Tiba-tiba kakak tu dengar orang berlari, masuk dalam asrama. Lepas masuk dalam asrama, kakak tu terus nangis. Dah masing-masing, dah peristiwa pertama dah ramai-ramai takut, dia dah masuk pula peristiwa kedua, dah ramai-ramai dah cuak, dah semua ingat mesti ada yang tak kena ni. Tanya kenapa, apa hal. Lepas tu dia dah menangis ketakutan, gigil-gigil, muka dah siap biru-biru pucat semua. Dah habis menangis tu dia pun ceritalah, waktu dia tengah angkat pakaian, tiba-tiba dia nampak ada kawan dia datang. Kawan dia, kita letak nama Siti lah. Dia nampak Siti datang. Lepas tu dia cakap dengan Siti, tadi kau cakap kau tak nak teman aku. Siti diam je. Ni kau nak teman aku, baguslah, dia kata. Siti diam lagi. Dia pelik, dia tengah angkat baju ni. Lepas tu dia pandang dekat Siti. Siti, kau ni orang kan? Tu, kata. Terus Siti senyum. Bila Siti senyum, si kakak sini ni cakap, kalau kau betul orang, kau mengucap, aku nak dengar. Belum sempat benda tu menyaut, terus benda tu terbang, hilang. Waktu tu barulah kakak sini tu cakap, yang dia bercakap tadi dengan Siti tadi, Siti tu bukan orang, Siti tu makhluk alam sebelah. Waktu tu dia kata dia tak ingat kat mana dia cempak baju, dia tak ingat, dia ingat dia kena lari selamatkan diri, dan itu juga yang berlaku. Dan peristiwa tu menjadi peristiwa yang sangat besar dekat sekolah dia orang, dan benda tu menjadi alasan untuk pihak sekolah betulkan speaker surau tu supaya bacaan Yasin tu berkumandang berterus-terusan supaya elakkan daripada perkara-perkara yang sama berulang kembali. Dan sejak daripada tu, kata Fatimah, tak ada lagi peristiwa yang pelik, sebab bacaan Yasin dilakukan setiap malam dengan speaker di-onkan dalam setiap penjuru hospital, setiap penjuru sekolah, supaya nak mengelakkan daripada perkara-perkara yang pelik berlaku. Dan sebenarnya ceritanya ada beberapa sambungan tali, tapi abang stop kat sini dulu, sebab abang nak pergi ke cerita yang ketiga yang lagi berat. Bila abang dapat telefon, budak ni ceritakan ke abang tentang pengalaman dia, abang rasa struggle hidup ni. Hidup ni memang banyak dugaan. Dugaan yang abang nak cerita kali ni adalah dugaan yang abang tak terfikir sebenarnya benda tu akan berlaku. Okey, ceritanya diceritakan oleh seorang budak perempuan, cuma abang tukar nama dia menjadi nama Alani, nama yang diberikan oleh penonton-penonton abang, Alani. Jadi Alani cerita dekat abang, peristiwa ni berlaku lebih kurang tahun 2017-2018, dengan kata lain sebelum PKP. Alani ni adalah seorang isteri. Dia ada seorang suami, memanglah dia ada seorang suami. Jadi dia orang ni laki bini mengusahakan kedai mainan dekat Bangi, Selangor. Jadi dia orang punya kedai ni terletak dekat satu pasar raya dekat Bangi, Selangor. Abang pernah duduk Bangi dan abang tahu pasar raya tu. Tapi abang tak boleh nak pergi tahu pasar raya tu sebabnya yelah bangunan orang kan. Cumanya abang bagi clue, memang pasar raya ni pasar raya lama yang terletak dekat Bangi. Dia ada beberapa tingkat, 4 ke 5, 6 tingkat. Yang dekat atas tu ada wayang tapi dah ditutup. Memang level atas tu wayang yang ditutup. Okey, cerita dia macam ni. Alani dengan suami dia buka kedai mainan. Tapi kebanyakan daripada masa dia orang berdua habiskan dekat kedai tu. Abang mula-mula tanya, kenapa perlu habiskan masa dekat kedai tu? Pertama dia kata kedai dia orang baru nak membina
kedai. Maksudnya baru nak set up kedai. Jadi banyak barang yang perlu disusun, banyak barang yang perlu diletakkan harga. Pada masa yang sama juga, bila barang-barang mainan yang baru-baru ni, diorang takut nak tinggalkan dekat kedai macam tu je sebab takut ada kecurian. Sebab duit yang ada diorang gunakan memang untuk set up kedai mainan. Itu adalah kedai mainan. Jadi memang kebanyakan daripada masa dia dengan suaminya tidur dekat kedai tu. Tapi yang lebih teruk lagi bagi abang, bukan bagi dia, dia kata dia seronok aja. Bagi abang rasa teruknya adalah kebanyakan daripada masa suami dia akan gunakan waktu malam untuk pergi ambil stok dekat daerah lain. Jadi Alani akan tinggal dekat kedai tu sorang-sorang. Sepanjang malam selalunya diorang akan Alani akan susun-susun barang, letak harga, buatlah kerja-kerja dalam kedai. Tapi selalunya kerja tu tak pernah habis. Bila pasar raya tu tutup pukul 12 malam, Alani ada lagi dekat dalam pasar raya tu. Kalau bernasib baik, suami dia ada temankan. Tapi kalau nasib tak baik, suami dia pergi ambil stok pula jauh dekat Port Klang, dia terpaksa duduk dekat kedai tu sorang-sorang. Tapi dia kata dia tak ada masalah sebab suami dia sayang dia. Dia orang berusaha bersama-sama membangunkan kedai tu. Abang dengar benda tu, abang rasa macam, ya Allah, berani gila duduk dalam kedai dalam pasar raya yang memang totally gelap, sorang-sorang. Abang cakap tabik spring abang dengar Alani tu. Kalau abang di tempat Alani lah jadi isteri macam tu, abang rela tak jaga kedai, lantaklah abang duduk rumah, tak hingan abang jaga kedai. Sebelum abang mati kena cekik, lebih baik abang duduk rumah. Itu kalau abang yang tak berapa nak berani. Tapi Alani kata memang dia tak berani, tapi dia buat berani. Dia kata dia cuba untuk buat berani sebab dia kesian tengok suami dia. Takkan suami dia nak pergi ambil barang dekat daerah lain, lepas tu sampai kedai suami dia juga susun, suami dia juga yang lekat harga, kesian. Jadi dia kata selalunya kalau suami dia penat pula, suami dia akan tertidur tengah jalan dan dia pula tidur sorang-sorang dalam kedai. Aduh, itu abang cakap struggle-nya hidup manusia kan, macam-macam pengalaman. Abang dapat cerita macam-macam pengalaman. Okey, jadi ceritanya adalah beberapa peristiwa yang Alani alami sewaktu dia tinggal dalam kedai dia sorang-sorang bersama suami dia. Kadang-kadang dia sorang-sorang dan suami dia juga. Jadi dia kata sekarang ni kedai tu dah tutup. Dia kata lepas PKP dia tak buka ke kedai tu, dah tak ada pelanggan. Dia kata bang, okay, ini sebelum PKP lah ni. Dia kata antara peristiwa, dia ceritakan ke abang 6 peristiwa yang dia ingat sampai sekarang waktu dia bermalam dekat kedai tu. Kedai dia kecil je, dia kata tak adalah besar. Kalau tidur tu bolehlah muat 2-3 orang lah dekat lantai tu. Dia bentang lah toto. Dia kata semata, yelah bila dah letak-letak barang, benda tu habis malam lah tu nak balik pula, lepas tu esok pagi nak datang balik, lebih baik tidur kat kedai dia kata terus macam tu. Okey, dia kata malam tu dia dengan suami dia ada tengah susun-susun barang. Waktu tu dia kata pasar raya tu dah pukul 2 pagi, dah gelap kawasan pasar raya tu. Yang ada menyala lampu di kawasan dia je, dan guard pula akan naik ke tingkat-tingkat pada pukul 12 tengah malam. Lepas tu guard dah tak naik-naik lagi, dan guard akan naik sekali lagi pukul 6 pagi. Itu je 2 waktu guard akan naik. Yang selebihnya dia orang berdua je dekat dalam tu. Dia kata peristiwa pertama, waktu tu suami dia tiba-tiba rasa nak terkencing. Bila suami dia nak terkencing, suami dia pergilah ke bilik air yang agak jauh jugalah daripada kedai dia. Tinggallah Alani sorang-sorang dekat dalam kedai tu nyusun-nyusun barang. Waktu suami dia kencing, dia kata, ni suami dia cerita balik dekat Alani. Waktu dia kencing, tiba-tiba dia dengar orang bilik air sebelah pun kencing. Kalau korang nak tahu, bilik air tu lampunya rosak. Sepanjang bilik air tu, walaupun bilik air tu besar tu, gelap. Bayangkan gelap. Dan suami dia kencing, lepas habis kencing cebok, lepas cebok, waktu cebok tu lah dia dengar dekat sebelah macam ada orang. Waktu tu suami dia cakap macam ni, sebelah ni ada orang ke? Kalau abang memang tak tegur, mampus lah, memang tak tegur lah. Tapi suami dia tegur. Ni iman bagus, ni iman kuat ni. Dia tegur, sebelah ni ada orang ke? Dia kata. Benda tu senyap, tak berbunyi. Kalau nak main-main, saya rakam kan daripada atas kan, saya rakam kan. Takut kan nanti kan awak tengah buang air, saya rakam kan. Gitu.
Dia gertak-gertak benda tu. Bunyi kecepar-kecepurai. Dan suami dia pun keluarkanlah handset, terus letak dekat bilik, dekat tandas sebelah, merakam tandas sebelah daripada atas. Lepas dah rakam, dia terus ambil handset dia balik, dia terus keluar daripada bilik air. Sampai dekat kedai, dia cerita dekat Alani yang tadi dekat tandas sebelah dia macam ada orang. Jom kita tengok rakaman balik. Bila tengok rakaman, bila rakaman kan ada lampu cahaya kan, lampu cahaya daripada handset kan. Sebelah tu, bilik air sebelah tu tak ada orang. Tapi gayung dan air yang ada dekat dalam baldi berkocak-kocak. Seolah-olah ada orang. Betapa kuatnya perasaan suami isteri ni mengharungi hidup macam tu. Kalau abang memang taklah. Itu peristiwa pertama. Kata Alani, ini peristiwa kedua. Masih lagi dia dengan suami dia ada dekat kedai tu. Dia kata waktu tu dia dah susun barang, dia kepenatan. Suami dia duduk dalam kedai dan dia duduk dekat luar kedai, ada bangku. Jadi dekat ada bangku tu ada macam dia punya kaki lima kedai lah kan. Ada bangku ni dalam pasar raya dan pasar raya ni gelap korang bayangkan. Tiba-tiba Alani cakap daripada jauh, shutter kedai yang tempat kita tutup kedai ketik ke bawah tu kan, shutter kedai pertama sebelah tandas bergoyang. Lepas tu shutter sebelah kedai kedai kedua bergoyang. Lepas tu shutter kedai ketiga bergoyang. Lepas tu shutter keempat kedai bergoyang. Dan kedai kelima adalah kedai Alani. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang hitam lalu depan dia. Sebabnya kedai pertama, kedua, ketiga dan keempat gelap, tak nampak apa. Cuma kedai diorang aja yang ada lampu. Dan waktu tu dia dengar shutter bergoyang. Tiba-tiba sampai depan dia ada benda hitam berlalu. Dan dia terdiam. Dia yakin itu bukan manusia, itu adalah makhluk alam sebelah. Rupa-rupanya bukan Alani saja yang perasan benda tu, suami dia pun perasan daripada dalam kedai. Lepas tu Alani takut, dia masuk dalam kedai. Lepas tu suami dia cakap, awak perasan ke tadi ada orang berlari? Lepas tu Alani kata dia perasan ada orang berlari, tapi dia tak tahu tu orang ke bukan. Lepas tu suami dia cakap sebenarnya benda tu rasanya daripada bilik air tadi. Daripada bilik air dia dah berlari. Dan berlari melintas depan kita. Lepas tu Alani tanya, macam mana abang tahu benda tu adalah daripada dalam tandas? Tu suami dia buat eksperimen. Okey, baik, saya nak berlari. Kononnya saya ni adalah benda tu, saya berlari daripada tandas. Setiap kali saya berlari, shutter tu akan bergerak. Shutter, maksudnya dia berlari daripada kedai pertama, shutter kedai pertama bergerak. Lepas tu bila berlari sampai ke kedai kedua, shutter kedai kedua bergerak. Kedai ketiga punya shutter bergerak, kedai keempat shutter bergerak. Dengan kata lain, benda yang Alani nampak, dia dah berlari daripada awal kedai pertama sampai melintas ke depan Alani dan menuju ke hujung kedai-kedai yang lain. Tapi Alani cakap dia tak nampak, dia cuma nampak bayang hitam. Sebab waktu tu dekat depan kedai dia ada orang. Ada lampu. Kedai-kedai lain semua tak ada lampu. Pasar raya ni gelap gelap. Ni pasar lama. Abang dengar cerita yang kedua ni, abang, ya Allah, beraninya dia orang lelaki bini. Itulah kata struggle untuk hidup kan, untuk meneruskan hidup, untuk rezeki, untuk membangunkan keluarga. Kadang-kadang benda macam ni terpaksa ditempuh. Kita lanjut dengan cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga pula memang ada kaitan juga dengan shutter kedai. Maksud tu shutter, kalau siapa-siapa yang tak tahu, yang kita tutup kedai kan, perasan kan yang besi-besi menutup kedai tu kita panggil shutter lah. Kita selalunya bahasanya macam tu. Ceritanya pada satu hari jam 3 pagi kata Alani, tiba-tiba shutter kedai sebelah kedai dia berbunyi bang, macam ada benda yang langgar daripada jauh. Maksudnya berlari, merempuh. Waktu tu Alani kata dia dengan suami dia kacut perut, terkejut macam nak terkencing, dia kata waktu tu. Dan bila dia, waktu tu Alani ada dekat luar kedai, ada dekat bangku luar kedai. Suami dia ada dekat dalam kedai tengah susun barang, lekatkan harga. Bila dah dengar bunyi macam tu, suami dia cepat-cepat keluar dapatkan Alani. Waktu tu Alani kata dia takut, tapi sebab dia
ialah benda yang dah biasa alami kan, takut tapi dia nak tahu apa benda yang melanggar tu. Jadi selepas benda tu melanggar shutter kedai, dia dengar benda tu terjatuh ke belakang, tung, terpak terjatuh ke belakang. Lepas tu dalam samar-samar cahaya, dalam gelap, Alani dengan suami dia nampak benda tu macam seorang budak kecil, tapi dia punya telinga panjang, dia punya muka dia macam alien, macam dia punya giginya tak tersusun, matanya besar, matanya putih besar, orang budak, dia macam budak, telinga panjang, tapi dia macam tak pakai baju. Bila dia perasan Alani dengan suami dia pandang, terus benda yang jatuh tadi tu berlari masuk dekat dalam bilik air. Berlari dengar tapak kaki pupuk. Lepas tu suami dia tanya, nampak tak? Datuk Alani kata nampak. Mungkin toyol ataupun mungkin alien. Tapi Alani kata waktu tu dia agak kelakar jugalah. Dia rasa macam jangan-jangan alien kot. Dia pertama kali dia tengok alien. Abang bila dengar cerita yang ketiga ni, Allahu Akbar, kuat betul korang punya semangat diorang ni. Tu cerita yang ketiga. Dia ternampak toyol pada waktu tu. Cerita yang keempat, ini memang betul-betul abang kecut perut. Kes ni berlaku, kata Alani, pada waktu tu suami dia kena ambil barang dekat Port Klang. Jadi perjalanan tu memakan masa yang lama. Alani pula tinggal dekat kedai sebab barang-barang lain baru sampai. Dia terpaksa susun-susun dekat dalam kedai. Besok pagi kedai nak buat opening kan, ramai pelanggan nak datang, kenalah juga susun barang. Bila dah susun barang tu, dia dapatlah telefon suami dia. Suami dia tak dapat nak balik awal lah malam ni. Dia kata dia akan datang sampai lebih kurang pukul 4 pagi. Jadi Alani pun terus tutup pintu kedai. Bila tutup pintu kedai, dia nyalakan lampu dalam kedai saja. Lampu luar kedai dia tak nyalakan, lampu dalam kedai dia nyalakan. Waktu tu dia kata dia tak nak fikir banyak, dia terus nak tidur. Jadi dia tariklah selimut semua, dia ready nak tidur, dia kejam mata. Dan Alhamdulillah, kata Alani, terus-terus dia tidur. Tapi tiba-tiba dia dengar, telinga dia dapat tangkap ada orang dalam kedai tengah berjalan. Tapi dia yakin pintu kedai dia dah tertutup. Sebabnya memang dia yang kunci. Kalau kunci tu terbuka, dia boleh dengar. Sebab dekat pintu kedai dia diletak mangga. Maksudnya rantai besi kan. Jadi kalau rantai besi tu dibuka, bunyi kerak. Jadi memang senanglah bunyi. Memang dia akan terjaga. Tapi dia tak dengar bunyi itu. Tapi dia tahu dekat dalam kedai dia ada orang. Dan lebih menyeramkan lagi pada waktu tu, dia tak berani nak buka mata. Dia rasa nafas orang tu mengelilingi dia. Sambil-sambil benda tu tarik-tarik selimut dia. Ya Allah, dia kata waktu tu dia rasa macam nak terkencing, nak terberak, ketakutan yang teramat sangat. Dan dia berjaga malam tu, maksudnya dia tak tidur malam tu, sampailah bunyi tapak kaki tu hilang dalam kedai. Memang dalam kedai je tapak kaki tu, pak pu, tu dengar bunyi nafas. Dia kata memang betul macam ada makhluk lain. Tapi dia yakin bukanlah makhluk manusia, itu mesti alam sebelah. Sampai pukul 4 pagi suami dia datang, ketuk pintu, bagi salam, bawa barang, bawa troli semua. Baru dia berani nak buka mata. Dan bila dia buka mata, dia rasa macam nak menangis bila nampak suami di depan kedai. Selamat, dia kata. Ya Allah, apa benda dia pengalaman ni. Itu pengalaman keempat. Pengalaman kelima pula, kes ni berlaku waktu suami dia pun tak ada. Siang tu, kata Alani, dia jaga kedai. Bila dia jaga kedai, adalah satu pelanggan datang nak beli xylophone. Xylophone tu yang ting 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 ting, macam tu lah kan. Jadi dia nak beli. Sambil-sambil dia nak beli tu, budak tu try lah xylophone. Zaman xylophone dia try lah xylophone tu, tang tung. Antara lagu yang dia buat adalah Happy Birthday to you, tang 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 tang. Jadi itu berlaku pada waktu siang. Malam tu, waktu hujan lebat dekat luar, suami pula tak ada, dia pula seorang-seorang tidur kat kedai. Waktu tu xylophone yang dites oleh budak tadi, yang siang tadi, berbunyi. Dia kata Alani waktu tu dia buat tak tahu je. Dia buat bodoh. Kau nak happy birthday ke, lagu apa ke, aku buat tak dengar je.
Dia kata waktu tu memang dia takut, tapi dia nak buat macam mana? Takkan dia nak lari luar daripada kedai, lagi seram. Dia biarkanlah benda tu ting tung bunyi macam tu sampailah benda tu penatlah main xylophone tu, dan benda tu berhenti sendiri. Dan lepas tu dia duduk termenung dekat cashier sambil dia zikir-zikir. Dia kata asyik baik dia bawa sejadah tasbih, dia kata berzikir-zikir. Dia kata dia tak tahu, tak mampu nak buat apa. Dan alhamdulillah benda tu berlaku lebih kurang 10 minit macam tu, dan benda tu hilang macam tu je. Dan tak lama lepas tu suami dia balik, suami dia sampai kedai. Pengalaman yang keenam ni adalah pengalaman penutup, dan selepas tu PKP, kedai diorang pun tutup, diorang pindah ke kedai lain, buka kedai mainan kat pasaraya lain. Cerita dia macam ni. Pada waktu tu Alani kata suami dia pergi ambil stok. Ni banyak berlaku waktu suami dia ambil stok kat Port Klang. Ambil stok pula memang pada waktu malam. Dia kata itu je lah masa yang ada. Kalau siang banyak pula customer kan. Jadi dia kata pada hari tu dia susun-susun barang, ada dekat kedai seorang-seorang. Cumanya lebih kurang pukul 1 pagi, tiba-tiba dia rasa macam nak terkencing. Jadi dia nak terkencing, sebelum dia nak terkencing, dia tanya dengan suami dia dekat mana. Suami dia bagi tahu suami dia dah dekat-dekat dengan pasaraya tu, dah tak jauh dia kata. Tapi masih ada lagi dekat dalam kereta. Jadi tak apalah dia kata, dia pergilah kencing dulu. Pasaraya ni gelap gelap je pasaraya ni, tak ada lampu dia kata. Ada lampu pun dekat kawasan vending machine ataupun dekat kawasan vending machine je yang ada lampu, yang lain tak ada lampu. Jadi Alani berjalanlah seorang-seorang pergi ke bilik air. Bilik air tu pula alhamdulillah bilik air perempuan, lampunya terbuka, maksudnya lampunya ada, boleh menyala. Jadi masuklah dekat Alani dekat dalam bilik air. Bila masuk dalam bilik air, tiba-tiba lampu bilik air terpadam. Alani yakin sebenarnya yang padam tu adalah suami dia, sebab suami dia memang suka bergurau. Suami dia kelakar orangnya. Jadi dia pun cakap, "Alah, tak takut, tahu tu abang." Lepas tu benda tu senyap. "Alah, tak payahlah abang nak senyap-senyap, saya tahu tu abang." Lepas tu benda tu mengilai. Mengilai. Dan dia yakin pada waktu tu adalah suami dia. "Alah abang, janganlah abang mengilai macam mana pun, saya bukannya saya takut, saya tahu tu abang." Waktu tu memang Alani yakin gila yang mengilai dan tutup lampu tu adalah suami dia. Jadi dia pun keluar daripada bilik air, daripada toilet tu gelap, nak pergi cuci tangan. Waktu nak cuci tangan tu lah baru dia tahu yang ada dekat pintu tu bukan suami dia. Dia nampak ada satu benda hitam dan benda tu berambut. Dan dia kata ada dua je pilihan, sama ada dia lari ataupun dia tunggu dekat dalam bilik air tu. Tapi dia ambil pilihan yang ketiga, iaitu dia kejam mata. Dia kejam mata, dia bayangkan yang dia berada dekat depan sinki dan dia basuh tangan. Dia dengar benda tu menghampiri dia, tapi dia buat tak tahu. Dia kata takut tapi dia tak boleh buat apa. Dia kejam mata, dia tak nak buka mata sebab dia takut kalau dia buka mata dia akan nampak benda tu sekali lagi. Jadi selepas basuh tangan, dia pun keluarlah daripada bilik air tu meraba-raba. Dalam dia meraba-raba tu, dia tersentuh juga benda tu. Rasanya macam rambut dia kata. Jadi dia keluar pada bilik air tu, dia terus meraba sampai dekat kedai dia. Dia masuk dalam kedai dia, dia tutup kedai dia, baru dia berani nak buka mata. Dan alhamdulillah benda tu tak ikut dia. Allah, terkejut apa. Korang bayangkanlah betapa struggle-nya hidup untuk meneruskan kehidupan terpaksa tidur kat kedai macam tu kan. Kalau abang tak naklah ada pengalaman macam tu, tak beranilah. Tak berani. Itulah 6 pengalaman yang diceritakan kepada abang oleh Alani. Apa yang dialami oleh suami dan dia dalam menjalankan perniagaan kedai mainan. Dan pasaraya ni adalah pasaraya yang paling lama dekat Bangi. Jadi kalau orang-orang Bangi bolehlah komen-komen. Dia ada satu parking dekat bawah tanah. Bukan bawah tanah sangatlah, ada parkingnya kat bawah. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang tahu tentang pasaraya ni, komen-komen kat bawah. Tahu tentang kedai mainan ni pun komen-komen kat bawah.
Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Maaf sangat-sangat kalau video abang kali ni agak panjang. Jadi siapa-siapa yang belum dapatkan sambal lara, abang lepas ni nak tutup kedai tau sambal lara. Abang tak nak jual dalam masa beberapa minggu, nak bagi fokus untuk raya. Hanya ada cerita je. Baju pun abang tutup juga waktu raya. Maksudnya nak tempah boleh, tapi penghantaran akan dibuat lepas raya nanti. Jadi terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya.